Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung insya-Allah refleksi juzuk Al-Quran 30 juzuk. Kali ini kita sambung kepada satu juzuk yang berada di tengah-tengah antara Al-Quran, iaitu juzuk 12. Juzuk 12 ni tuan-tuan, dia akan ada dua surah yang penting. Pertamanya adalah surah Hud, yang keduanya adalah surah Yusuf. Kadang-kadang orang akan tunggu-tunggu sangatlah surah Yusuf ni. Tapi saya simpan surah Yusuf ni dekat juzuk 13. Sebab dekat surah Hud ni ada satu cerita yang sangat menarik. Satu key message yang kita boleh belajar daripada juzuk 12 ni adalah satu, tuan-tuan. Kalau juzuk sebelah tadi kita belajar tentang bagaimana kita belajar tentang pulang. Sekarang ni kita belajar tentang satu yang sangat penting, iaitu ekspektasi. Kita tak boleh menjadi orang yang pulang kalau kita ada ekspektasi yang lebih-lebih. Kita tak boleh menjadi orang yang bertaubat kalau kita tak jadi al-abidun, hamba yang menyerah. So kali ni Allah minta untuk kita belajar tentang ekspektasi daripada cerita yang ada dalam juzuk 12. Saya nak ambil satu kisah yang sangat menarik, iaitu kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ni semua orang tahu. Dia diuji dakwah lama, kemudian Nabi Nuh bina kapal dekat atas bukit dan sebagainya. Tapi ada satu perkara yang kita boleh belajar daripada Nabi Nuh ni. Ayat 42 surah Hud. Wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Apabila bahtera itu berlayar, bila semua ombak-ombak semua datang, banjir apa semua, kemudian kapal itu pun berlayar, nak berlayar dah. Wa nada Nuh ibnahu. Allah kata Nuh ni mulalah menyeru anaknya. Wa kana fi ma'zilin. Anak dia itu berada dekat mana? Anak dia itu berada dekat tempat yang jauh dan terpencil. Dia kata apa ke anak dia? Ya bunayyar kab ma'ana. Wahai anakku, datanglah kepadaku. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang kafir. Anak dia respon. Dia kata, ya asimuni minal ma'. Aku akan selamat. Aku akan duduk dekat tempat tinggi. Kemudian apa yang Allah cakap selepas itu? Allah kata, wakila ya ardu bela'i. Allah kata, wahai, okey, ayat 45. Dua ayat selepasnya. Saya nak cerita kat part ni. Saya potong sikit tuan-tuan sebab takut panjang. Kemudian lepas daripada tu, anak dia jawab. Allah kata, air keluar daripada bumi, turun daripada langit. Kemudian wana dan nuhu rabbahu faqala rabbi bani min ahli. Ni nak cerita tentang ekspektasi. Tuan-tuan, kita sayang kan anak kita. Kita sayang orang yang kita sayang lah. Kita tak dia sama-sama dengan kita. Walaupun Allah dah kata anak kamu ni tak dapat hidayah macam orang lain. Tapi nampak tak Nuh sebagai seorang ayah. Dia ada ekspektasi tu. Dia kata apa? Dia kata, Tuhan ya Allah, ni anakku. Ni ahli keluarga aku. Dia guna tiket yang kita semua akan guna. Dia family aku. Wa inna wa'adakal haq. Dia family aku, kata Nuh. Dia masuk kaum keluarga aku dan janji-janjimu pasti benar, kata Nuh. Wa anta ahkamul hakimin. Tapi aku tahu engkau akan memberikan keadilan yang benar. Tapi apa yang Allah cakap selepas itu, ni menarik. Allah kata, qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu soleh. Walaupun macam mana sekalipun Nabi Nuh expect dan mengaku dan merayu untuk anak dia masuk dalam golongan orang-orang yang diselamatkan, Allah kata Nuh, mereka, anakmu itu bukanlah daripada kalanganmu. Anakmu itu adalah orang-orang yang beramal, tetapi amalnya itu bukanlah amal-amal yang baik, kata Allah Ta'ala. Dan Allah bagi justifikasi lah. Lepas tu Allah kata, وَفَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. Jangan minta lagi benda yang kau tak tahu. Ni kadang-kadang kita tak sedar yang kita ni kadang-kadang terlebih ekspektasi. Kita nak semua benda jadi macam mana yang kita nak. Nabi Nuh nak anak dia jadi orang beriman. Kita nak kawan kita berubah macam mana kita nak. Kita nak mak ayah kita faham kita macam mana yang kita nak. Kita nak kawan kita faham kita macam mana yang kita nak. Everyone yang kita nak dalam hidup kita ni. Everyone yang berada dalam dekat dengan kita. Everyone. Kita ada certain expectation. Untuk mereka ni do something the way we want. Mereka buat sesuatu dengan cara yang kita nak. Sama dengan Nabi Nuh, tuan-tuan. Kita tak asing. Sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dia minta something je. Ya Allah, masukkanlah anakku ni ke dalam orang-orang yang diselamatkan. Dia minta something. Itu je. Dia membayangkan. Kita ni, kita ada orang yang kita sayang. Kita bayangkan something happy tentang hidup kita dekat masa depan kita. So, that's what Nabi Nuh is doing. Dia membayangkan anak je diselamatkan. Nanti kita bina kehidupan sama-sama. Tapi Allah kata tak boleh. Bila Allah dah tetapkan sesuatu, itulah ketetapannya. Allah hancurkan sedikit ekspektasi agar kita belajar tentang berdamai dengan realiti. Sebab tu Allah kata apa? Fala tas'alni ma laysa laka bihi and stop asking what do you not know it. Ini apa yang kita kena belajar. Jangan terlebih expectation dekat tadi.
takdir esok seharusnya berjalan macam ni. Takdir dengan dia ni seharusnya berjalan macam ni. Tuhan buatlah macam ni, aku dengan dia, aku dengan dia. Semuanya kita ada expectation. You know, that future expectation, that perangai yang kita nak semua benda tu jadi macam mana yang kita nak. Kadang-kadang sampaikan orang tanya soalan, macam mana kita nak buat bagi dia ni faham kita. That expectation is not how, is why we asking the question. Dan Allah tegur Nabi Nuh dan kita kena belajar daripada teguran ini. Allah kata, kalau boleh jangan tanyalah benda yang kita tak tahu. Kita takkan tahu hujung orang tu macam mana. Kita takkan tahu dia tu macam mana. Kita takkan tahu Allah takdirkan seseorang tu jalan macam mana. So stop asking benda yang kita tak tahu. Allah minta untuk kita berhenti bertanya dan berdamailah dengan realiti apa adanya. Itu ceritanya. Itulah benda yang Allah nak ajar kita. Agar apa? Agar Allah kata, inni a'izuka an takuna minal jahilin. Aku menasihatimu, kata Allah Ta'ala, a'iz mau'izah. A'izuka maksudnya menasihati kamu agar kamu tidak menjadi orang-orang yang bodoh. An takuna minal jahilin. Tolong jangan tanya benda yang kau tak tahu, wahai Nuh. Aku nasihatmu ini sebab aku tak nak kau jadi orang-orang yang termasuk dekat kalangan orang yang tak tahu ataupun orang yang bodoh. Sebab Allah tak nak Nabi Nuh sama macam orang lain. Tanya benda-benda yang dia tak tahu dan last kali minta something yang dia tak tahu. Allah kata itu adalah orang-orang, perangai-perangai orang-orang yang ignorant, orang-orang yang tak tahu. So stop doing that. Allah nasihat Nabi Nuh dengan cara yang baik. Ini semua Allah letak selepas berlakunya peristiwa bala bencana yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh. Tuan-tuan, kalau bayangkan konteks begini, kenapa Nabi Nuh tak minta benda ni sebelum benda tu berlaku? Sebelum bala bencana tu berlaku, sebelum air tu turun, sebelum air tu naik dekat daripada bumi. Kenapa Nabi Nuh minta just after bala tu berlaku? Maksudnya at the moment anak dia nak ditenggelamkan. Kenapa? Maksudnya apa? Lamanya dia bertahan daripada minta benda ni dekat Allah Ta'ala sebab dia takut nak minta. Kalau ikutkan kita ni, kita minta awal lagi. Kita akan minta, ya Allah, tolonglah bagi dia ni jadi part of the group. Aku boleh minta dia bantu. Contohnya macam Nabi Musa minta, jadilah Harun sebagai sahabatku, pembantuku. Allah terus. Sebab apa? Nabi Nuh malu nak minta. Sebab Nabi Nuh kenal anak dia ni macam mana. Amal anak dia ni macam mana. Dia tahu kalau dia minta something ni, dia malu nak minta. Maksudnya dia pendam lama ni. Expectation ni something kita pendam lama. It's not out of something yang kita nak rasa macam, oh, aku layak dapat ni. It's not something yang macam tu. Kadang-kadang kita ni, kita rasa kita layak, kita minta awal. Tapi Nabi Nuh ni dia tahu, dia nak minta tu dia takut. Sebab dia kenal anak dia macam mana. Bila dia minta, tak apalah. Kalau aku tak minta sekarang, aku tak dapat ni. So dia minta at the very, very last. At the very, very last moment dah. Ya Allah, boleh tak engkau masukkan anak aku dalam kumpulan ni. Itu pun Allah kata no. What has been destined have been set. Apa yang telah pun ditetapkan, maka itulah apa yang telah pun dijalankan. Kamu kena terima kenyataan tu. Tak kira lah bila kamu minta, sebelum tu ke, sekarang ke, selepas ni ke. Apa yang telah ditetapkan adalah apa yang telah ditetapkan. Lepas tu kita akan belajar cerita tentang kaum Samud. Semuanya adalah tentang expectation. Kita akan belajar banyak insya-Allah daripada juzuk 12 ni. Dan Nabi Nuh adalah Nabi yang paling sabar menguruskan expectation orang dia sendiri. Ini tuan-tuan, saya nak cerita kat tuan-tuan. Ini Nabi Nuh ni, dia minta expectation ni dia bukan cerita 10 tahun, 20 tahun tau. Ini cerita ratusan tahun ni. Ini cerita ratusan tahun tuan-tuan. Ratusan tahun dia ada anak. Dia minta supaya anak dia ni please lah, aku nak someone lah. Tapi no. Tak, bila Allah kata tak lah. Dan inilah kita kena belajar. Takdir ni kita belajar daripada Nabi Nuh. Stop asking for something that you don't know. Just accept the way it happened. The way it is what it is. Kita kena belajar terima. Kita kena belajar, okeylah, kalau macam tu jadi, itulah jadinya. Kalau macam tu Allah tetapkan, itulah tetapnya. Lepas tu Allah cerita tentang qala rabbi inni a'udzubika min as'aluka ma laysa bi. Nampak macam mana Nabi Nuh respon bila Allah tegur macam tu. Dia apa kata? Nabi Nuh kata, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada memohon perkara-perkara yang aku tak tahu. Wa illa taghfirli wa tarhamni akunna minal khasirin. Aku minal khasirin, minta maaf. Kalaulah engkau tidak mengampunkan aku, engkau tidak mencintai aku jadi orang-orang yang rugi. Kita nampak Nuh tu respon. Dia tahu dia salah. Padahal dia sangat-sangat berharap. Tapi bila dia kenal pengharapan dia itu adalah pengharapan yang salah, maka dia terus berdoa, ya Allah,
Aku berlindung, aku tak nak lagi minta benda yang aku tak tahu. Kalaulah engkau tak ampunkan aku, kalaulah engkau tak terus cintakan aku takkan jadi orang yang beruntung. Aku akan jadi orang yang rugi. Ada satu perkara yang saya nak sentuh, lambat sikit kali ni, lama sikit, watarhamni. Kalau dekat ni tu, tuan-tuan, kita tengok ni tu, dia ada lambang panjang. Kalau bacaan kita kena baca panjang lah, watarhamni. Apa maksudnya? Cinta Allah di sini adalah cinta apa yang Allah akan teruskan bagi kepada Nabi Nuh selepas bencana berlaku. Panjangnya perjalanan Nabi Nuh selepas bencana berlaku. Nak membina semula kehidupan, nak membangunkan semula masyarakat. Semua tu adalah bukti yang Allah akan terus mencintai Nabi Nuh. Jadi walaupun engkau tak dapat anak engkau sekarang masuk dekat kalangan orang-orang yang terpilih, percayalah, cinta yang Allah akan kekalkan kepada kamu, wahai Nuh, paling bermakna untuk kamu pegang selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.